ومزيفا في العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Penghayatan terhadap nikmat itu adalah satu tuntutan. Tuntutan untuk merenung, menghayati dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini. Mestilah kita mampu menilai, menghayati nikmat yang Allah berikan itu sehingga kita mencapai tahap hamba yang benar-benar bersyukur. Dengan arti kata sifat yang akan timbul daripada penghayatan nikmat. Iaitu kalau kita lihat nikmat ni, keseluruhan hal keadaan dunia ni. Yang pertama dimulai dengan hidup, nafas. Itu saja Nabi SAW ajarkan kita bangun-bangun tidur. Walaupun kita hari ini tidur dengan masalah, tidur dengan berbagai perkara yang tak selesai. Ada orang ada duk stres, tidur, malah nak fikir, dia tidur. Dia bangun daripada tidur, maksudkan masalah tadi tak selesai. Bangun-bangun saja, alhamdulillah. Nabi ajar, celik betul, alhamdulillah. Walau tidur dengan masalah. Kenapa? Kerana hidup itu satu nikmat yang besar. Kata ulama. Belum lagi cerita nikmat lain hidup. Tapi berapa ramai yang menghayati nikmat hidup. Malah hidup bukan sifat kita. Sifat kita mati. Kita dihidupkan. Dihidupkan. Bila sebut dihidupkan, maka sampai masa akan dimatikan. Maka penghayatan terhadap hidup ini besar maksudnya. Tapi ianya hanya dapat dihayati bagi orang atau mana-mana insan, manusia yang Allah pilih hatinya untuk menilai, melihat dengan keimanan. Yahdillahu linurihi man yasha. Surah An-Nur ayat 35. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Yani barang siapa yang Allah pilih seseorang itu melihat
tentang hidup saja dengan iman, maka disitulah dia akan dapat banyak petunjuk dan kelebihan. Bagi contoh, tengok hidup dengan iman, nampak apa je mas sekalian? Hidup kita nampak masalah, nampak benda, dah nampak ianya datang daripada Allah, sebab kita sifat mati. Hidup saja, belum cerita bab-bab lain ni. Macam mana nak kita mengkaji dan menghayati perkara ni? Kena ngaji sifat 20. Sifat hayat yang maha hidup. Kita lawan kepada hayatul maut, mustahil. Allah bersifat mati, mustahil. Maka mati itu duduk kat mana? Duduk pada makhluk. Kata Allah dalam suratul Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu bermula mati. Ya, jadi hidup bukan sifat kita. Lihat dengan iman, nampak kebesaran Allah sepatutnya. Jadi kita nak hayati perkara ni di masalah dengan kita membawakan perbahasan, mengkaji kehidupan ni, kajian kehidupan. Kita nak kaji kehidupan dengan bersandarkan sifat 20. Pengajian kita ini membawa kepada penghayatan untuk merenung kehidupan kita yang Allah jadikan, yang Allah hidupkan kita ini, agar timbul dalam hati keyakinan kepada Allah. Dengan hidup ni yakin. Yakin apa? Yakin kepada Allah. Lalu bila dia yakin kepada Allah, apa kesan dia? Dia akan jaga ketaatan ibadat, terutama contoh dalam bab solat, dia takkan terganggu. Dalam bab ilmu dia takkan terganggu, sebab orang yang yakin itu akan menjaga ketaatan. Bagi contoh, bila kata dia yakin bahawa yang ada hanya Allah, Allah wujud, selain daripada Allah, ghairullah, itu sifatnya mati, binasa sebenarnya. Habis yang ada sekarang ni macam mana? Tunggu masa mati, itu sajalah. Tunggu masa binasa. Setengah orang dia tak faham, sampai masa faham dah nanti. Sebab tu wujud tu nombor satu, nafsiah. Agak-agak tak faham dengan ilmu, duk kali-kali buat kerja dengan hal keadaan benda. Mungkin dia beramal mungkin, tapi masih nampak bahawa yang ada tu dia. Aku boleh solat, aku boleh baca Quran, aku boleh dan sekali yang ada aku. Walhal patutnya apa? Terima kasih Allah, Engkau adakan solat untuk aku. Kalau Allah tak adakan solat, tak solat kita. Macam mana bukti Allah adakan solat? Allah bagi syariat solat. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ambil isyarat ataupun syariat solat. Dapat kita solat hari ni. Berapa ramai orang terima kasih? Terima kasih pada Allah dapat solat. Ke rasa aku dah solat, aku dah beramal. Sebab tu kadang-kadang bila beramal tak capai tujuan, hati masih resah, masih rasa sebut tak kena. Walhal bila beramal, hati tenang sepatutnya. Boleh nampak masalah ada setengah orang itu dia beramal, tapi bila kena masalah dia keluar perangai dia. Mulut dia tak boleh jaga, dia marah orang, pandang orang semacam. Padahal beramal. Apatah lagi yang tak beramal kan? Yang tak beramal lagi tak boleh nak, orang kata nak jangka tak langsung. Kalau Allah pilih dia dapat hidayah, okey. Kalau tak pilih, lagi senang dia nak, orang kata apa, nak buat perangai. Sebab apa? Sebab keberadaan diri dia itu. Kita hari ini ada hari ini, barangkali tidak disertakan dengan kefahaman adanya kita kerana Allah. Sebab Allah yang adakan kita. Jadi bila kita hari ini, contohnya mas sekalian, kadang-kadang kita nak cakap pun payah juga lah. Sebab barang ni barang rasa. Dia merujuk perbahasan kita ni sebab 20 ni muka surat 15. Kita pergi pada pendahuluan. Haji ada je kitab sifat 20. Tu bukan? Betul? Bukan? Oh, ingat kitab tadi. Cuma saya nak olah perbahasan kepada kajian kehidupan. Jaga.
Jemaah sekalian, contoh. Sebab tu saya letak kajian kehidupan dulu. Ada baru-baru ni tuan-tuan tengok ada satu viral. Itu lori apa? Lori minyak ke apa? Dia silap masuk lorong. Dia accident tu. Dia cross lorong yang bertentangan. Alhamdulillah. Ada berapa kereta dapat elak berserta motor. Tuan-tuan search tengok. Orang interview yang orang bawa motor tu masih trauma lagi tuan-tuan. Ni tengah bawa tengok lori. Zap dia ngelak. Baru rasa ya Allah besarnya nikmat kehidupan ni. Bila kita terlepas daripada perkara yang mengancam nyawa baru ya Allah baru rasa. Tapi kita rasa hari ni contoh kita boleh selamat hari ni elok jalan. Tak rasa Allah jaga tu. Rasa selamat elok. Walhal memang Allah jaga kita. Tapi tak rasa. Sebab apa? Perbahasan Allah ada tu tak tahulah faham macam mana. Mungkin dia rasa selamat hari ni sebab apa? Elok tak ada apa-apa selamat. Tengok. Elok tak ada apa-apa selamat. Bukan tak ada apa-apa tu selamat. Allah selamatkan kita. Boleh jadi tak apa benda duk datang pada atas. Tak nampak kereta, tak nampak yang raib datang menyimpang siu, tak nampak. Hari ni kita boleh selamat. Bukan sebab tak ada apa-apa. Sebab Allah ada. Tinggal lagi tak kena. Bagi yang kena, Allah takdirkan kena supaya yang hidup dapat hargai. Allah aku hidup lagi. Ya Allah. Selamat aku. Ada banyak kau tengok viral-viral yang apa? Dia panggil maut mendatang kan. Dia duduk situ betul benda nak jatuh tiba dia bergerak ke sini. Bam jatuh. Selamat dia. Sebab tu kita hari ni minta keselamatan, bukan dekat pegawai keselamatan. Kita akan minta keselamatan ke Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hari ni siapa yang rasa dia keluar-keluar wajib keluar rumah rasa selamat, sebab rasa selamat, sebab tak ada apa-apa. Sebab tak ada orang nak apa musuh ke tak ada apa. Oh, sebab tak ada apa-apa je. Sekali Allah datangkan bencana barulah tangan macam ini, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Itu jam bertahu hidup ni siapa punya. Nah, itu kadang-kadang manusia hari ni dia nak mengenal Allah Ta'ala itu bersandarkan kepada perjalanan penghayatan dia aja mas. Kita masuk ke poin kat sini, kita kena kaji kehidupan, tengok hidup itu dengan sifat Allah. Hidup, contoh hidup itu bukan sifat kita. Allah yang maha menghidupkan. Selamat hari ini bukan sifat kita. Ya salam, sifat Allah. Jadi nak bawakan kita pada akhir zaman ni supaya kita rasa berserta dengan Allah itu mesti sentiasa. Macam mana nak rasa kalau kita tidak ada ilmu untuk mengenal dia? Sebab itu sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lihat kepada surah Al-A'raf 172 mas sekalian. Kita hari ini sebelum kita berada di alam dunia ni, lahir kat muka bumi melalui rahim ibu, berada dalam kandungan 9 bulan. Sebelum itu kita berada di alam roh. Jadi ketika kita berada di alam roh, kita telah diambil penyaksian oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf 172. Yang mana Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Mereka tu siapa? Kita lah yang ada sekarang ni. Allah takdirkan boleh hidup sekarang ni. Ni surah Al-A'raf 172 boleh
Kalau tak hafal pun ayat ni, hafallah Al-A'raf 172. Sebab apa? Ini perjanjian kita dulu. Ayat ni mengatakan bahawa Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam itu dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Kalau ayat ini, mereka ni merujuk pada kita sekarang. Dulu kita telah berjanji di hadapan Allah. Allah mengatakan bahawa alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, yakni kita menjawab dulu di masalah. Dalam alam roh kita jawab apa? Qalu bala syahidina, ya nampak betul Allah Engkau Tuhan kami. Maknanya mengakui kewujudan Allah suatu kita berada di alam roh. Kemudian dengan itu kami menjadi saksi, kami lakukannya demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan kita akan mati dan kita akan dibangkitkan suatu masa nanti. Ya, ini dipanggil yaumul qiyamah, yaumul ba'is, hari kebangkitan. Ini rukun iman, wajib kita percaya. Kita akan dibangkitkan suatu masa nanti, dan Allah kata supaya satu masa nanti, yakni di hari kebangkitan, kita tidak mengatakan sesungguhnya kami, yakni kita, aku adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Makna aku tak pernah tahu benda ni. Tidak, kita tidak boleh lagi mengatakan begitu, sebab kita telah bersaksi suatu masa dahulu. Jadi kita hari ini dihidupkan dan dijadikan seluruh anggota badan kita, jemaah sekalian, di alam bumi ini, maka kita pun mula hidup di atas muka bumi ini. Untuk apa dilahirkan, dijadikan? Ini kata mengaji ilmiah susunan. Kadang-kadang ini kalau tidak dibahaskan, sebab kita hidup Allah bagi kadang ada 40 tahun, ada 60 tahun, ada 80 tahun. Jadi perjalanan itu kan panjang. Walhal ikutkan pendek je, sebab ada alam barzah lagi panjang, alam mahsyar lagi panjang, alam akhirat lagi langsung tak ada habis, titik tak ada, abadan abadan. Tapi mandakan kita berada di dunia, kita rasalah 40 tahun, panjang 40 tahun. Tapi penyancelik tak ada rasa juga dah 40 tahun. 40 tahun dah, 50 tahun dah. Tujuan tanya soalan ni supaya kita boleh tanya balik, 50 tahun buat apa? Untuk apa aku dihidupkan 50 tahun ni? Yalah, kita nak beramal lah. Misal ada isteri ada anak, kita kena buat lah apa yang patut. Apa yang patut-patut tu kita buat lah. Takkan ada kerja-kerja lagi. Perbahasan kan. Nak menyembang, nak ngopi, kita ngopi. Tengok apa-apa projek ada, kita pulun. Apa-apa peluang-peluangnya ada, kita ambil. Oh, dia cakap begitu. Lepas tu dia cerita pula, banyak yang saya dah buat dah 50 tahun. Oi, puas saya. Anak berapa orang? Anak saya 14 orang. Puas saya seorang anak. Cerita benda-benda tu semua kan. Dan sekali satu je. Apa sebab kita dihidupkan? Sampai anak ada 14, sampai rumah dia banyak kereta melambat-lambat. Untuk apa? Masa panjang, banyak masa. Kadang-kadang sampai menung tak tahu buat apa. Rasa lambat pula nak malam. Setengah-setengah tu rasa lambat, kadang-kadang cepat pula. Dalam perjalanan yang panjang, kadang-kadang orang termenung, mas kan? Termenung dia, termenung. Ada orang terlampau sibuk memikirkan, banyak kerja aku nak buat ni, macam-macam tak selesai lagi. Ada orang sampai langsung tak nak fikir, tak tahu nak buat apa dah. Walau jawapannya satu je. Mandangkan kita dah berjanji di alam roh, kemudian Allah hidupkan kita sekarang, nak buat apa? Jawapannya surah Az-Zariyat ayat 56. Ini jawapan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah. Ingat baik-baik. Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Tak ada sebab lain dah, bukan sibuk nak menguruskan itu ini macam-macam benda nak kena buat, memikirkan itu ini. Habis Ustaz dah ada, Ustaz macam mana? Tujuan dia ada kan satu. Asbab supaya apa yang Allah adakan menjadi sebab untuk kita beribadat kepada Allah. Itu je. Contoh Allah adakan anak. Macam mana nak beribadat melalui anak? Didik dia, sabar dengan dia,
nampak kebesaran Allah tu nombor satu. Bukan bila ada anak, oh banyak duit nak pakai ni, oh pening sekarang, zaman sekarang ni, oh semua duit. Isteri pula, oh Allah isteri, kalau seorang ni tak cukup dah ni, kena dua-dua sekali. Dia nampak saja benda, dia mula dah mikir kehidupannya macam-macam cerita. Walhal nampak saja kejadian kehidupan satu je. Walaupun cerita dah banyak macam mana pun, cabang ni macam mana pun, beribadat ke tidak ni? Mencapai martabat ibadat ke tidak? Ni duit banyak-banyak ni jadi ibadat ke tidak? Anak ramai jadi ibadat ke tidak? Ada anak ke tak ada ke, ada duit ke tak ada ke, soalan jadi ibadat ke tidak? Nak ibadat ke ni Ustaz? Saya ibadat lah. Okey. Di sini ni mas sekalian, kalau ikut perbahasan ni dalam bab ibadat, Allah nisbahkan kembali sifat hamba tadi kan? Hamba tadi dengan dinisbahkan rasa syukur. Berapa ramai nak beribadat kalau dia tak kenal Allah yang hidupkan dia. Ataupun dia nampak hidup ni, oh kena survive, aku ada hidup ni, aku kena survive ni, akunya hidup ni. Macam mana dia nak beribadat kalau dia tak nampak hidup ni Allah punya? Mana cakap macam Ustaz cakap macam itu, Ustaz tahu dia cakap hidup ni Allah punya. Ini nama iman. Dia barang cerita, bukan cerita yang mudah dengar dengan telinga. Tak sebenar tu sebab tu Nabi SAW berdakwah nak mengajak kepada iman 13 tahun. Berapa ramai? Susah mas kan? Nak mengatakan, nak merasakan kita ni jadi hamba Allah dengan bermula merasakan hidup ni bukan kita punya. Ya Allah. Nak pula semua kita buat. Inilah tulang pak kerak saya ni Ustaz. Saya ni lah tulang ni besarkan anak ramai. Inilah saya lah suami, saya lah isteri. Saya seorang ni Ustaz, ibu tunggal. Ataupun ibu tinggal. Minta maaf. Ada kod minta maaf. Setengah orang dia nampak macam itu. Bila jadi macam itu dia nampak diri dia. Saya lah Ustaz besarkan anak saya. Kalau tak saya lah siapa lagi? Kalau konsepnya tu, adakah mencapai martabat ibadah? Kerana ibadah ni mesti bermula dengan Allah. Susah mas lihat. Dengan Allah tu, Bismillah. Nak faham perbahasan dengan Allah itu, mestilah dia memperhalusi perjalanan penghayatan tentang kehidupan. Sebab itu balik kepada tadi, tujuan hidup ni tak adalah banyak ceritanya, walaupun banyak buatnya, macam-macam buat kita. Itu buat, ini buat, macam-macam ada. Tapi satu macam dia, dalam macam-macam itu satu macam saja. Apa dia? Beribadat ke tidak? Ada anak jadi beribadat ke tidak? Ada suami jadi beribadat ke tidak? Ada isteri jadi beribadat ke tidak? Ada duit jadi beribadat ke tidak? Ada masa jadi beribadat ke tidak? Yang mana masuk ibadat tadi? Yang mana hatinya semakin menunduk, merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada anak nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Macam mana nak nampak? Kena belajar sifat lah. Sebab tu kita kait dengan sifat 20. Apa maksudnya? Contoh sifat yang pertama nanti kita masuk perbahasan. Saya akan terus masuk pada bahagian 2 nanti dalam kitab ini. Allah ada. Tengok anak, nampak tak hebat Allah? Apa dia? Allah ada ke anak untuk aku? Nampak hebat tak? Payah cerita bab ni tuan. Sebenarnya payah, berat. Saya kalau bawa mana-mana perbincangan berat. Sebab nak bawa hati kita ni, sebab ada setengah-setengah tu, dia kata macam ni, aku tahu dah. Dalam tahu-tahu tak rasa. Contoh, tengok anak, rasa tak Allah ada kan? Penat Allah. Aku mengandung ada tu. Macam-macam lah. Kan senang nak besarkan dia. Banyak belanja, banyak masa, banyak dia macam-macam beragam. Walhal nak mengadakan saja. Hebat Allah Ta'ala. Allah adakan anak untuk aku. Allah bagi aku kekuatan nak mengandung 9 bulan. Bukan senang tu kan.
Allah adakan ni. Dalam sekali tengok anak tu jadi macam mana? Dia tengok kan. Ini boleh cerita perangai-perangai lagi ni. Macam tadi saya kuliah subuh dekat Damansara. Seorang bapa muda lah. Anak dia 2 orang. Anak dia baru meningkat, membesar. Yang tua tu darjah 6. Yang kecil dia 2 orang anak dia. Perbincangan itu dia memang nak mengajar anak dia beribadah, mengajar solat. Tapi lebih kita dengar tu, itulah Ustaz, budak-budak ni kan, kadang kata nak cakap sekali juga nak dengar. Satu. Kena sibuk nak main handphone ni Ustaz, main handphone ni kadang-kadang. Itulah dulu ngajak pergi masjid, sekarang payah. Payah Ustaz. Dia cerita anak tu payah. Tapi sungguh dah pun tengok tuan-tuan. Kalau nak pergi masjid dah senang nak ngajak budak-budak. Budak-budak tu boleh kita heret, remaja. Umur belas tahun, 20 tahun, baru-baru kahwin, try tengok. Oh, kalau datang tu bertuah lah tuan. Sampai Allah jamin 7 golongan yang mendapat yaumul mahsyar. Itu salah satunya golongan pemuda. Saya dalam mengajar ni baru, taklah lama, baru je 10 tahun. Baru 10 tahun. Tapi nak jumpa, bukan tak bagus katanya. Apa kata? Yang muda tu tak ada. Bukan maksud yang berusia, otai masih berwisa ni tak bagus. Memang bagus dah datang tu. Tak isu bab tu. Isunya orang muda. Orang muda. Jenuh nak mengajak. Okey. Jadi sebab apa? Dari awal dia cerita masalah anak tu, sampai dia lupa bahawa adanya anak tu, kita nak kata hebatnya Allah. Boleh adakan anak untuk aku. Berapa ramai orang tak ada anak. Dia boleh cerita bukan sehari, sepanjang masa. Tengok anak dia, ya Allah, Allah masih adakan anak untuk aku. Bukan ada sendiri, bukan atas kita. Bukan tengok perangai dia, tak dengar cakap lah itu, ini, macam-macam. Itu pun satu bab juga. Tapi kalau dah faham Allah adakan, takkan Allah biarkan. Tinggal lagi kita ni mendidik anak bersama atau dengan bantuan Allah atau dengan diri kita. Kalau dengan diri kita tu maksud dengan, contoh saya bagi mudah, mak-mak lah. Setengah-setengah mak ni dia jadi mak-mak. Mak-mak ni maksudnya, kalau aku tak masak tu kau tak makan. Aku yang membesarkan kau. Aku yang ni. Kau kena ingat jasa mak ni. Bukan salah cakap macam tu, tapi dia nampak mendidik tu dengan dia. Sepatutnya Allah dah jadikan kau melalui mak. Kalau tak kerana Allah jadikan kau melalui mak, kau tak ada. Bukan kalau tak kerana mak, kau tak ada. Mak rasa tahu tak apa. Ni syurga ni, cuba tengok bawah tapak kaki. Walau itu hadis Nabi betul dah, tapi kita rasa tu. Si suami pula kadang, dengar cakap aku. Aku suami. Kadang datang orang mengadu pasal isteri. Ya ustaz, isteri ni, kalau kita cakap sepatah 10 jawab. Isteri tu tadi pun jawab juga. Kadang-kadang kita tegah anak jangan buat A, isteri pula kata tak apalah bang, payahlah ustaz. Sebab apa payah? Sebab rasa dengan diri dia. Ni abang suami dengar kata ni, isteri pula, abang ingat sikit bang, saya pun contribution tinggi tau, jangan main-main. Kita sama je. Amboi, sama tu kot. Walau kedudukan suami isteri takkan pernah sama. Takkan pernah sama. Sebab apa? Allah yang letakkan perbezaan ni. Walaupun boleh buat macam kawan. Macam mak dengan anak lah, nampak macam kawan-kawan elok. Tapi tolong jangan buat macam mak macam kawan-kawan. Sebab ada martabat kat situ. Nah, jadi nak bagi tahu, nak rasa, tengok. Beribadat yang pertama apa? Ibadah ni masuk tengok, mesti dia mengenal Allah melalui ciptaan itu. Kita nak beribadat, yang pertama dalam konsep ibadat itu adalah mentauhidkan Allah. Itu ibadat. Yang nombor satu ibadat ni, yang dikatakan ibadat ni apa? Mentauhidkan atau dalam bahasa mengesahkan Allah. Jangan mensyirikkan, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Tapi kalau dah tengok-tengok anak, nampak diri dah,
Boleh jadi kebarangkalian nak sekutu tu tinggi. Sebab apa? Kalau tak ada ini yang mendidik, tak jadi anak tu. Allah juga. Allah juga Ustaz. Tak ada puas doa. Kalau tak mulut ni yang bercakap, mana mahu nak dengarnya. Saya yang puas bercakap dengan dia. Piat telinga, libah dengan tapai, cakap apa? Oh, saya tak boleh. Saya ada prinsip. Kalau mak-mak macam tu pula. Tengok anak saya dengar cakap tu. Sebab prinsip saya. Setengah yang tak boleh dengar kata pula. Tahulah Ustaz. Saya nak cakap apa. Air tawar, air manis, air apa. Semua dah buat dah Ustaz. Tak jadi juga. Kadang rasa gibak pun ada. Tapi inilah nak buat macam mana. Anak kan didik lah. Dia jadi dialog macam itu. Patutnya kita jawab bahawasanya la tusyrik billah. Kita tidak menyekutukan bahawasanya mendidik anak itu, hasil itu pada Allah. Saya serahkan anak saya pada Allah. Saya berusaha, hasil dia saya yakin Allah. Apa pun yang terjadi pada anak itu, saya rida takdirnya, qada dan qadarnya. Kita tak tahu apa anak terjadi. Ada orang risau tuan-tuan. Ni saya bagi contoh anak ni. Banyak lagi contoh. Saya bagi contoh salah satu nak mudah faham. Ada satu kes tu, dia hantar anaknya 30 juzuk. Apalah, umur 19 tahun. Tuan-tuan, kalau dah hantar anak-anak pergi tahfiz 30 juzuk, lega tidak? Lega lah kan? Kalau anak yang tak tahfiz 30 juzuk, kita pula risau. Nak jadi apa dia ni? Baginya ada kesedaran. Tapi yang jumpa saya tu, anak dia 30 juzuk, maksudnya, dia risau. Dulu Ustaz ngapal, sekarang dah malas. Dah minat niaga lah Ustaz. Tahulah pula saya ni. Saya risau. Walhal kalau ikutkan dah elok anak tu 30 juzuk dah nak fikir apa lagi. Apa yang boleh selidik tengok. Saya yang nak anak tu. Saya yang nak anak tu ngapa? Saya yang nak. Bukan tak boleh sebut saya yang nak tadi. Tapi dalam kaedah ibadah itu mesti berserta pertolongan Allah. Atas kehendak Allah, takdir anak itu menjadi baik itu dengan kekuasaan Allah. Saya ni perantara saja. Tapi nak nampak macam itu payah. Sebab bila anak bagi kredit dekat mak ayah, kredit nampak hebat mak dia, hebat. Tapi mak dia nampak tak Allah, tak tahulah. Wallahualam. Itu bahaya. Sangat bahaya. Sebab ini tujuan illa liya'budun. Kita nak nombor satu, mengesahkan Allah. Tengok makhluk, ingat Khalik. Itu maksud kata. Maksud kata, tengok ciptaan, ingat pencipta. Tengok anak. Anak bukan ciptaan. Ingat jasa kita ke? Ingat penak jerih kita ke? Dah ingat Allah. Apa? Yang menjadikan anak. Kita pergi jerih kita tu percuma ke? Dah. Kalau kita ingat Allah yang menjadikan, kita buat kerana Allah, berbayar. Kata guru saya, Farid, tak ada yang percuma dengan Allah. Kalau kita faham satu benda kan orang kaitkan dunia ni pentas lakonan, pentas opera. Dunia pentas opera ataupun lakonan, permainan. Memanglah dunia kan. Kalau berlakon free ke tuan-tuan? Dan nak jadi pelakon utama, mana mahu free, berbayar semua tu. Kena tumbuk berbayar, menumbuk berbayar, jadi orang susah berbayar. Cut, berlakon, menangis berbayar. Dalam scene tu kita nampak kasihannya susah. Siapa nangis-nangis tengok. Kita pun kata, kita nangis, dia dapat duit, kita tak dapat apa. Wih, touching betul lah cerita tu. Berbayar orang tu dalam tu. Samalah kita kat dunia ni, lakonan. Kalaupun kita sakit, berbayar, Allah bayar. Apa Allah bayar? Kau sabar, pahala surga. Jadi dapat sakit, dapat keburukan, redha, nampak Allah, ingat Allah, berbayar. Tak ada yang percuma. Sebab itu tak ada istilah merungut. Yang mengungut ni tak nampak bayaran. Itu saja. Walhal dibayar. Tak ada yang free.
Sebesar-besar biji sawi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Zarrah, sebesar zarrah khairan yarah, Allah catat. Biarlah orang tak tahu pun. Orang tahu pun bukan dia boleh buat apa pun, dia setakat puji lah. Bagus. Lepas tu tak ada apa dah. Tapi kalau Allah tahu, kita pun lega. Ya Allah, Allah tahu ni. Mudah-mudahan Allah tahu aku datang masjid ni. Orang ni tak tahu tak apa. Allah tahu aku datang. Allah tahu ni aku tengah mengaji ni. Mudah-mudahan Allah tahu. Sebab apa kita nak Allah tahu? Sebab Allah yang bayar semua kebaikan. Sebab tu tak ada istilah ibadah dia. Kalau betul ibadah, jaga anak ibadah, tak ada mengungut. Tapi lah kan manusia ni kan, dia bila tak nampak, dia tak faham. Dia nampaklah susah tu, adat ni nampaklah anak tak dengar cakap, kena buat itu, penat. Payah Ustaz. Tapi cuba kalau kita ubah yang penat tadi, jaga anak tadi, dibayar. Berapa kena bayar? 1 juta sebulan. 1 juta dia bayar. Suami cop duit kata. Habis ada masalah tak? Tak ada lah, 1 juta dapat sebulan. Apa masalah? No problem. Sebab apa? 1 juta. Sekali bila Allah kata setiap kebaikan itu dibalas kebaikan dan dijanjikan syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, benar, bahwasanya kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada syurga. Kadang-kadang tu tak yakin. Sebab apa? Tak rasa hidup ni Allah punya. Allah berkuasa. Tak rasa. Itu payah tu kadang-kadang kita nak letih aku. Jangan. Sebab tu illa liya'budun. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu tak ada cerita lain, walaupun cerita banyak. Macam-macam cerita kita boleh buat novel, cerita itu susah payah gitulah, terbalik, terlentang, terlungkup, macam-macam lah boleh cerita. Tapi satu je nak jadi cerita daripada penceritaan perjalanan hidup kita ni. Jadi ibadah ke tidak? Jadi pahala ke tidak? Kalau jadi pahala, full stop. Tak usah bimbang. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kata Allah. Tak usah bimbanglah, pahala yang banyak bagi kamu. Bagi laluan azan sebelum kita buat sebelum. Baik.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba zilawati wassalatul ala sayyidina Muhammad Rasulullah maqam mahmud al-ziwat innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Sedangkan yang muliakan Allah. Baik. Kita bagi pada kesimpulan. Jadi makna kata kehidupan kita ini walaupun banyaklah cabang-cabang kehidupan, hidup kita macam-macam variant, macam-macam sudut kita boleh bincangkan. Kehidupan sebagai anak, kehidupan sebagai ibu, kehidupan sebagai ayah, kehidupan kita sendiri yang melalui perjalanan hidup yang panjang, banyak cerita. Walaupun banyak cerita, tetapi penceritaan itu kembali pada satu saja tujuan. Itulah untuk menyembah dan beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadah hanya kepada Allah SWT. Tak jadi ibadah kalau niat tak jelas. Tadi niat tadi kan nak didik anak, tapi niat dia bukan jelas kerana Allah, tapi sebab apa? Sebab ialah susah-susah kan, aku dah melahirkan aku, didik kan ada cerita-cerita di sebalik itu. Dia bukan jelas hanya kepada Allah. Nak jelas macam mana? Tak faham cara. Dia ingat niat je lah, selesai kot. Nak tahu niat dia betul tak betul? Dia ni ringan dia. Dan ibadah ni maksud dia. Contoh pahala tadi. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 62. Orang yang beriman ni di kalangan siapa pun, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Siapa pun di kalangan mereka itu beriman pada Allah, kemudian dia melakukan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala yang banyak bagi mereka. Apa kesan pahala ni? Wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan akan perkara yang buruk berlaku pada dia. Ya, ni contoh. Kita didik anak kita tak takut anak kita ni, ialah kita ni, ialah mak dengan anak, mestilah kita nak dihormat kita kan. Tapi kita tak takut pun benda tu. Kau mak atau mak aku, itu bukan tujuan aku. Tapi kalau betul niat dia, ketakutan dia hormat atau mak tu, dia tak akan jadi isu. Akhirnya anak tu Allah tundukkan kehormat pada kita. Itu maksudnya. Dia tak takut. Allah cabut ketakutan tu. Tak takut. Kata contoh, kita bimbang anak tak kenang jasa kita. Kan? Banyak berlaku kan begitu. Banyak. Maka di situ datang ketakutan. Kita membesarkan dia sekali-sekali, dia lupa kita. Takut tak? Takut. Tapi orang yang ada pahala, falahum ajruhum inda rabbihim. Kan? Dia tak akan ada ketakutan. Sekiranya anak itu melupakan dia, anak tu rugi. Dia tak rugi apa? Sebab apa? Aku dah mendidik kau, pahala aku dah ada. Bukan mengharapkan kau. Jadi mak yang bermaruah, mak yang tak bergantung dengan makhluk, dengan anak. Tolonglah, kenanglah jasa mak. Kau ni nak jadi apa, Mat? Dah kena cerita balik mak perjalanan apa semua baik kita, hilang pahala silap gula.
Tapi kalau kita buat itu betul, jelas kerana Allah. Bahasa mudah, aku tak heran kau hormat aku ke tidak, kau puji aku ke tidak, kau ingat aku ke tidak. Sebab aku tak takut. Sebab apa tak takut? Rupanya Allah dah bagi pahala atas susah payah mendidik anak itu. Tu maksud dia. Contohlah macam kita buat kerja ni, kita datang rumah Allah, tak takut orang puji tak puji. Ada kita takut balik-balik nanti. Terasa hati, saya pergi masjid tak ada orang puji. Terasa betul hati saya. Peduli apa lah orang nak puji tak puji? Lantaklah. Yalah. Sebab apa tuan-tuan tak kisah? Sebab dapat pahala lah mudah-mudahan. Dia rasa relax. Tak heran orang. Sama dengan menuntut ilmu pun. Bila kita menuntut ilmu, dia tak ada rasa keresahan, ketakutan. Bila perkara tu ada keresahan, kita tak suka, kita malas, kita ni, maknanya ada bahasa mudahnya dia tak dapat ganjaran. Sebab tu datang malas tu. Ada orang malas nak pergi kerja tuan-tuan dengan gaji 1 juta. Malaslah saya nari gaji 1 juta. Malas tu. Sila lagi bulan, terapung jalan tu tak nak pergi kerja. Semangat bangun. Lepas ni gaji 1 juta, driver datang, kereta BMW 7 siri. Masuk office, tu dia office besar. Kerusi tenggelam. Jadi ada ke kalau dapat pahala tuan-tuan datang malas, solat malas, ngaji malas, mana tak ada pahala tu. Bahasa mudahnya begitu tu. Tu ngaji macam tu. Kadang-kadang tengok ada pahala ni, dia semangat. Seorang ke, 2 orang ke, lepas tu tak heran contoh ceramah kan. Setengah-setengah tu, ni saya cerita saya ni. Penutup sekalian. Dan antum semua jemaah sekalian. Kerana setengah tu, Ustaz minta maaf Ustaz. Saya minta maaf Ustaz, kan ada penganjur kan. Minta maaf Ustaz, orang macam ni lah Ustaz. Ada satu tempat tu, tempat yang pertama saya mengajar, dah 10 tahun. Ustaz, orang macam ni Ustaz. Dia apartment. Saya boleh kira paling ramai 10 orang. Saya ada tempat yang memang ramai. Tempat 10 orang. Saya kata yang 10 orang tu saya suka. Dan tengok saya datang ni semangat ke tidak? Setengah datang. Aduh. Banyak tiang lagi. Tapi kalau saya mengajar sebab pahala, sebab betul kerana Allah, lantaklah tiang tu, cakapkan tiang tu, cakap dengan siapa, seperti apa. Allah bayar, bukan free. Allah bayar. Ustaz minta maaf Ustaz. Ada tu, ni cerita benar ni. Kita kena potong sikit allowance Ustaz. Kenapa puan? Kita kudipan tak banyak, kita bukan surau Jumaat, bukan. Saya cakap di sini. Puan tak payah bayar saya. Wallahi. Kalau sebab tak ada duit, tak ngaji, saya datang free. Sebab apa bukan free? Saya dah dibayar. Hati tak rasa. Ni bertembung kadang-kadang. Ada yang bayar lumayan. Ada yang tak. Tapi datang sebab semangat tu, saya tak kira lah. Semalam pergi Melaka, orang ingat. Ni si bayar banyak ni. Saya tak nak tanya. Sebab lepas mengajar, saya jadi semangat. Sebab yang dapat pahalanya, mudah-mudahan yang mengajar, kalau tuan-tuan mengamalkan, dapatlah pahala. Jadi semangat, lepas mengaji, semangat yang mengaji. Sebab dapat pahala. Jadi kesimpulannya kita jemaah sekalian, kita membincangkan kajian kehidupan bersandarkan sifat 20 mengenal Allah. Kalau mengenal Allah ni, kita akan nampak perjalanan ibadah kita. Saya mudahkan, semangat ke tidak? Itu je perbahasan ni. Sebab tu orang mengenal Allah sampai syahid ni, takbir ni jangan sembang dengan kalau orang hati dia kalau dah pilih mengenal Allah enggak. Hidup dia luar biasa. Dahsyat. Para syuhada sebagai contoh, tengok pejuang-pejuang di Palestin. Dahsyat. Sebab apa? Mengenal Allah lah tu, dia semangat. Luar biasa. Jadi kalau tuan-tuan boleh bawa pembelajaran mengenal Allah dalam hidup ni, tengok dia punya semangat pergi macam mana. Dia tak ada istilah malas, lemah. Kerana orang yang mengenal Allah ni jauh daripada sifat wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan malas. Dia akan jadi semangat. Wallahu a'lam. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada sedia akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azza wa lakum wa bila taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna fi khusr. Allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.